Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah di Bernama TV, dan hari ini kita masih lagi memilih isu yang sebenarnya hangat diperkatakan di persidangan khas Parlimen yang telah pun masuk hari yang ketiga hari ini, dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Parlimen PICK perkukuh immunity kelompok. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdin yang merupakan penganalisis keselamatan dan politik di Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor sihat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Okey. Ini topik yang hari ini hangat dibincangkan sebenarnya di persidangan khas Parlimen yang telah pun macam saya katakan masuk hari yang ketiga, dan mungkin masing-masing telah pun mendengar penerangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Kari Jamaluddin yang dipertanggungjawabkan sebenarnya untuk menjalankan ataupun menyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan sudah pastilah banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Tetapi saya nak berkongsi sesuatu yang saya kira cukup menarik sebenarnya bersama dengan doktor. Kalau kita masih ingat, hari ini Parlimen diberitahu bahawa kadar vaksinasi telah dipercepatkan dan ianya selari dengan target yang diletakkan, dan satu lagi selaras dengan situasi COVID-19 ketika ini. Dan kalau doktor masih ingat, target dulu ialah pada bulan Februari 2022 dikatakan bahawa proses vaksinasi ini akan menjadi lengkap. Kemudiannya dipercepatkan kepada bulan Disember, dan kini ianya ditargetkan ataupun diletakkan pada bulan Oktober. Tetapi kalau kita melihat doktor daripada mereka yang mendaftar ialah tidak begitu tinggi sebenarnya. Status pendaftaran vaksinasi masih rendah, iaitu pada 91.7%. Jadi apakah pada pandangan doktor bahawa target yang diletakkan ini, apakah kita boleh capai ataupun bagaimana pandangan doktor? Terima kasih. Saya rasa satu pendekatan yang baik yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan, khususnya di bawah siliaan Yang Berhormat Kari Jamaluddin dan juga di bawah sidang Majlis Kesihatan Negara, untuk melihat bagaimana rentas garis masa itu dapat dipendekkan. Sepatutnya kita menjangkakan pada tahun hadapan, kemudian pada penghujung tahun, dan kini pada Oktober, selaras dengan hasrat di mana ucapan Yang Berhormat pada Menteri untuk meletakkan supaya fasa keempat tu banyak negeri boleh beralih ke fasa keempat menjelang Oktober. Dan inilah satu perkara yang perlu diberi perhatian serius saya rasa, kerana juga dengan pencambahan varian baru Delta, kita sedia maklum betapa bahayanya Delta memberikan ancaman pada populasi dunia termasuk negara kita. Jadi ini memberikan satu tekanan ataupun satu rangsangan baru supaya kita mencapai satu immunity kelompok dalam satu jangka masa yang lebih pendek, Oktober. Dan saya rasa setakat ini mengambil kira dengan kadar vaksinasi yang berjaya, kita berada dalam track yang benar. Betul, walaupun pada hakikatnya masih lagi kadar vaksinasi, pendaftaran vaksinasi itu tidak mencapai 70%. Tetapi saya rasa itu merupakan satu perkara yang boleh dibangunkan dan boleh dimungkinkan, dan mungkin ada satu cara-cara yang sesuai supaya selari dengan kadar vaksinasi yang mencecah 500,000 sehari, dan juga dengan kadar untuk mereka mendaftar. Perlu ada satu strategi khusus untuk memastikan kedua-duanya berjalan secara serentak, dan saya rasa koordinasi kedua-duanya amat penting. Saya suka bila doktor sebut tentang strategi khusus. Ini pun menjadi persoalan yang menarik juga sebenarnya doktor. Ya, ada yang komplain, ada yang merasa tidak puas hati dengan sistem pendaftaran vaksinasi dan sebagainya, kesukaran untuk mendaftar dan sebagainya. Jadi apakah doktor melihat bahawa dengan masalah-masalah yang tiba-tiba timbul ini, ianya mungkin akan memberikan juga ancaman sebenarnya kepada target yang diletakkan oleh kerajaan? Satu perkara yang menarik kalau kita tengok dalam menangani COVID-19 ni, perkara yang paling menarik adalah halangan-halangan atau cabaran-cabaran yang sentiasa wujud dalam bentuk baru, dalam cara baru dan dalam perspektif baru. Kita lihat bagaimana pada mulanya dulu kita menangani menggunakan Akta 342, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, dan kemudian kita menggunakan darurat, dan kemudian kita menggunakan PKP, PKPD dan sebagainya. Dan dalam isu vaksin juga sama. Pada awalnya banyak halangan-halangan untuk mendapatkan vaksin itu, diplomasi vaksin dengan krisis sederhana dengan EU,
dan pelbagai cabaran-cabaran lain untuk mendapat vaksin yang mempunyai interim report yang bagus. Dan ini sebenarnya membawa kepada pelbagai bentuk cabaran yang perlu dilakukan secara berperingkat. Dan inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat, perlu dipahami oleh kita semua, bahawa COVID-19 ni memberikan satu bentuk perkara baru dalam kehidupan kita, di mana dia tidak boleh dijalankan ataupun dimusnahkan ataupun diselesaikan dalam satu strategi yang stereotip, yang sama. Maka di sinilah wujudnya satu bentuk idea-idea baru, inovasi, intervensi baru seperti mana PM kata semalam, 2 hari lepas, intervensi-intervensi yang berkaitan. Dan di sinilah peranan-peranan intervensi ni termasuk dalam program vaksinasi ni penting. Kalau kita hanya bersikap ambil langkah secara ringkas ataupun secara stereotyping ataupun langkah yang agak sama, tapi pada masa akan datang, kita lihat bagaimana perubahan pemikiran masyarakat juga terhadap vaksin juga berubah. Kerana apabila mereka mempunyai pilihan, maka mereka mula melakukan satu bentuk perkara yang mereka rasakan mereka boleh memilih. Dulu masing-masing hanya nak vaksin secepat mungkin. Tapi pada kali ini mereka ingin vaksin yang sesuai dengan cita rasa dan keadaan mereka. Dan ini merupakan salah satu aspek baru yang saya rasa yang perlu dipahami oleh semua pihak, termasuk yang mengurus dan termasuk yang nak menerima vaksin ini. Dan ini bukan saja, saya rasa perkara yang unik dan saya rasa kita akan mencari jalan keluar dalam perkara ini secara bersama. Okey, satu lagi isu yang saya ingin dapatkan pandangan doktor lah. Kita rasa bangga jugalah kerana Malaysia telah pun diletakkan sebagai antara negara yang tertinggi sebenarnya dalam proses pemberian vaksin. Jadi metafora yang dapat mungkin doktor lihat daripada kejayaan ini, apakah ini menunjukkan bahawa ada sesuatu kekuatan politik ataupun political will yang begitu membara sebenarnya daripada kerajaan yang sedia ada sekarang ini dalam usaha untuk menentang pandemik COVID-19 ini. Pandangan doktor. Kita sedia maklum bahawa vaksin ini kita merupakan negara penerima dan kita bergantung kepada negara-negara pengeluar, dan di sinilah saya rasa berlakunya satu sedikit kelemahan khusus di kalangan negara-negara ASEAN, di mana blok ASEAN ini lebih kepada receiver. Jadi inilah yang saya rasa yang kita bincangkan tadi pada awal ni, kita memiliki satu elemen kita panggil sebagai diplomasi vaksin. Apabila terdapat malahan YB Khairy Jamaluddin juga mengatakan, walaupun dibantah ataupun dibangkang oleh duta EU dalam negara kita, mengatakan bahawa terdapat monopoli vaksin. Dan kalau kita lihat statistik vaksin pada masa itu kan, kita lihat berapa full lebih vaksin itu telah diambil oleh negara-negara Kesatuan Eropah dan negara-negara Eropah sendiri sebelum vaksin itu diberikan kepada negara-negara ASEAN, negara-negara di benua-benua lain, khusus negara Afrika. Malahan pada sekarang ini negara Afrika juga jauh ketinggalan dari segi vaksinasi. Dan di sinilah peranan diplomasi vaksin, peranan untuk mengambil peluang, peranan untuk mendapatkan bekalan vaksin itu perlu dilakukan dengan pelbagai cara, dan procurement negara itu telah terbukti berhasil walaupun pada masanya agak perlahan dan menghadapi cabaran-cabaran tertentu, dan akhirnya kita berjaya. Kita adalah negara yang awal mengambil satu secara pukal vaksin Sinovac yang dikeluarkan oleh Pharmaniaga, dan kita juga antara negara-negara yang mengambil satu garis pemisah apabila kita hanya mengambil vaksin yang telah diiktirafkan oleh WHO, yang telah diiktirafkan oleh bahagian Direktorat Farmasi Negara, dan juga kita juga memastikan bahawa interim report itu datang dengan satu keyakinan sebelum proses vaksinasi itu berlaku. Dan ini sebenarnya di belakang tu, sebelum vaksinasi itu sampai ke negara kita, kena ada satu tekanan politik, satu diplomasi vaksin, satu hubungan yang baik dengan negara-negara pengeluar vaksin dan juga dengan COVAX khususnya untuk memastikan vaksin ini sampai ke negara kita dan pergi pada masyarakat pada hari ini. Baik, sesuatu yang menarik jugalah hari ini, ahli Parlimen Sepangah doktor, dia mengatakan bahawa wujud istilah anak tiri dalam proses vaksinasi ini, sejauh mana betul ataupun tidaknya andaian ataupun persepsi dan juga pandangan seperti ini, doktor? Ini perkara yang saya rasa yang dibangkitkan. Parlimen, kita tahu kan apa yang terjadi pada Parlimen, perdebatan dalam Parlimen dan pandangan-pandangan dalam Parlimen itu penting supaya dapat diselesaikan masalah-masalah yang dapat dikenal pasti. Dan statement itu mempunyai kebenaran pada dalam satu asas kebenarannya, tapi dari segi pengelolaannya juga perlu dilihat. Kerana kita sedia maklum apabila vaksinasi ini perlu diberikan dalam 2 dos, maka perlunya wujud satu jaringan PPV yang baik.
Di sinilah berlakunya satu isu demografi, isu landscape khususnya di Sabah Sarawak, khusus di kawasan-kawasan pendalaman. Dan di Semenanjung walaupun landscape-nya agak ada je landscape yang bentuk kawasan-kawasan rural area pendalaman yang sukar untuk ditembusi, tetapi secara kolektifnya ataupun secara average mudah untuk mencapai kumpulan sasaran. Dan di Sabah ini perlu ada satu bentuk perancangan. Kerana kalau kita lihat Pfizer dan Sinovac, dua vaksin yang digunakan pada hari ini, tempoh dia agak rapat. Selang lebih kurang 2 minggu hingga ke 21 hari untuk dos pertama dan dos kedua berbanding AstraZeneca yang agak jauh. Jadi di sinilah timbul satu analisa yang saya rasa yang dimaklumkan juga saya rasa di media, bagaimana untuk mencadangkan supaya Sabah diberikan satu dos, suntikan satu dos supaya tidak timbul masalah pengelolaan PPV, masalah untuk sampai pada kawasan target dan sasaran, kerana mungkin satu demografi kawasan yang luas dan besar dan kepelbagaian landscape ataupun kawasan-kawasan yang perlu diterogai untuk mencapai vaksin ini. Dan perkara ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian, dan sekali lagi ia perlu dilihat oleh bahagian Sekretariat Farmasi Negara maupun interim report, dan beberapa vaksin yang secara pendek saya rasa lebih kurang ada 2 vaksin yang secara pendek yang boleh memberikan satu dos vaksin sahaja yang dikatakan boleh lebih mudah dan lebih boleh mencapai kepada kelompok sasaran dan boleh memastikan vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar. Jadi perkara-perkara seperti ini saya rasa harus diselesaikan dengan segera, dan ia juga harus dipahami oleh masyarakat di kedua-dua negeri tersebut. Tapi ini bukan alasan, kita kena cari jalan penyelesaian, kita harus membuka menerokai cara yang paling sesuai. Tetapi sekiranya satu dos ini berjaya, maka ia mungkin akan mempermudahkan operasi berdasarkan pada demografi dan geografi kawasan kedua-dua negeri itu yang agak ke dalam, khususnya di kawasan pedalaman yang tertentu. Saya memetik daripada apa yang doktor sebut tadi, dan ini pun juga sebenarnya menjadi rungutan di kalangan ramai, iaitu tentang mewujudkan satu ataupun PPV yang baik, jaringan PPV yang baik dan efisien, dan ini juga menjadi isu yang sebenarnya dimainkan dengan begitu meluas sekali. Ada kadang-kadang kita terpaksa pergi kepada pusat pemberian vaksin yang begitu jauh daripada tempat tinggal, overcrowded dan sebagainya. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dalam mengatasi isu yang telah dibangkitkan dan begitu panas sekali sekarang ini? Dalam kita menangani pandemik, khususnya keselamatan kesihatan, maka perlunya kerjasama dan toleransi itu wujud bagi mengatasi permasalahan-permasalahan utama. Dan pada masa ini dan pada ketika ini, walaupun ada data-data yang membimbangkan, ada kajian-kajian yang mula menunjukkan satu trend ataupun pattern yang mungkin membimbangkan kita berhubung dengan kadar kebesaran vaksin dalam satu jangka masa yang panjang. Tapi pada masa ini, untuk mencapai imuniti kelompok melalui program PEAK, maka PPV itu dibangunkan dengan satu taburan demografi untuk memastikan semua masyarakat dapat mendapat imunisasi di kawasan PPV terbabit. Dan sedikit sedikit kita lihat bagaimana PPV secara drive-thru dibuka, mobil PPV juga telah diperkenalkan di kawasan-kawasan tertentu, maka ini memberikan satu alternatif. Tetapi alternatif utama, strategi utama dalam fasa-fasa awal ini memerlukan satu proses pendekatan yang lebih tersusun, yang lebih berpusat. Kerana apabila sampai satu waktu dan ketikanya, apabila benda ini jadi satu benda yang normalisasi, benda yang norm kepada masyarakat, maka masyarakat boleh mengadaptasikan proses pengambilan vaksinasi, imunisasi ini di tempat-tempat yang mereka pilih, tempat-tempat yang tertentu. Tapi berdasarkan keadaan sekarang, berdasarkan isu dan situasi semasa, dan kita kena ingat mana-mana negara tidak pernah ada pusat rujukan mengatasi pandemik COVID-19. Dan di sinilah pelbagai inovasi intervensi dijalankan pada setiap masa, termasuk di bawah program PEAK ini. Dan pada masa ketika ini, sekiranya itu langkah yang sesuai, maka toleransi dan kebersamaan masyarakat itu perlu wujud untuk kita sekurang-kurang memastikan asas vaksinasi pada pusingan pertama, pada perkara pertama ni untuk mencapai imuniti kelompok dapat dijalankan. Kerana kita tahu apa yang akan jadi. Kita tidak pernah fikir ada varian delta datang. Dan kita tidak pernah terfikir apa yang akan berlaku berhubung kajian-kajian berhubung vaksin. Kita mendengar tentang isu ura-ura dos ketiga, dan kita tidak tahu kadar kebesaran vaksin pada jangka masa panjang. Banyak kajian-kajian sedang dijalankan, dan kita juga mengharapkan perkara-perkara yang lebih positif berlaku pada masa depan. Jadi pada waktu dan ketika ini,
Ya. sifat-sifat berkepentingan patriotisme, sifat-sifat kebersamaan, walaupun Hmm. mempunyai tekanan arus politik, perbezaan politik yang agak besar dalam perkara ini, tetapi ia Ya. harus diletak tepi. Bagi saya, asas aspek utama kita dapatkan vaksin dulu, tidak kira apa juga cara dan keadaan. Tapi pandangan pribadi doktor sendiri daripada respon reaksi rakyat sendiri, apakah doktor melihat bahawa ada peningkatan yang cukup membanggakan sebenarnya, kesedaran untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini semakin meningkat, dan mungkin apakah kerana jumlah mereka yang positif COVID-19 ini dikatakan berada pada tahap yang cukup membimbangkan kita, apakah itu sebenarnya yang membimbangkan rakyat secara keseluruhannya, ataupun memang daripada program-program yang dilakukan oleh kerajaan sebenarnya itu yang memberi kesedaran kepada rakyat untuk mereka segera mendapat suntikan vaksin. Kesedaran rakyat itu bagaimana doktor melihat? Satu soalan yang menarik, kerana pada awal apabila kita bercakap tentang keselamatan kesihatan, apabila COVID-19 melanda negara kita, kadar kebentangan ataupun sepenuhnya masyarakat pada kerajaan, government of day seluruh dunia adalah amat optimum pada tahap yang tinggi. Tapi apabila kita masuk tahun kedua dan apabila kita melihat pelbagai isu-isu dan comparative value itu berlaku, sama ada secara adil atau tidak adil, sama ada sama di kalangan negara ASEAN atau negara-negara Eropah, maka comparative value inilah sebenarnya yang memberikan satu tekanan pengurusan COVID-19 pada mana-mana negara. Dan negara Eropah lebih beruntung kerana mereka telah mengeluarkan vaksin dengan lebih awal, pada peringkat awal. Tetapi negara-negara seperti kita, negara-negara ASEAN, khususnya negara-negara di benua Afrika, kita terpaksa mengambil langkah kedua ataupun berada di belakang negara-negara Eropah kerana kita bukan pengeluar vaksin. Dan kita lihat kita ada Delta pada hari ini. Dan kadar peningkatan kes yang tinggi juga sebenarnya membuka mata masyarakat. Dan bagaimana masyarakat juga melihat keseronokan ataupun teruja dengan keadaan di negara-negara Eropah, bagaimana negara Eropah mula membuka banyak perkara-perkara secara normal, dan kemuncaknya juga kita lihat pada pertandingan Euro dan bagaimana pada sukan-sukan tertentu yang menjadi satu comparative value. Dan tekanan-tekanan dengan kadar kenaikan kes itu juga menyumbang kepada satu bentuk yang masyarakat mahu keluar daripada permasalahan ini. Tetapi ini adalah saya rasa satu usaha sama, kerjasama di antara effort ataupun usaha yang telah dijalankan, program-program vaksinasi dijalankan dengan kesedaran masyarakat sendiri, sebab keterbukaan media ataupun keterbukaan cara masyarakat menilai keupayaan negara, menilai kebahayaan ataupun berbahayanya sesuatu pandemik COVID-19 seperti yang berlaku pada hari ini adalah lebih selektif, di mana mereka boleh melihat, mereka boleh membandingkan, dan perbandingan itu sebenarnya harus dilakukan secara adil. Dan di sinilah saya rasa memerlukan satu pengiktirafan. Sebenarnya kita sama-sama berjuang dan kita sama-sama membantu untuk memastikan semua rakyat kita, masyarakat kita divaksin dengan secepat mungkin. Baik, Yang Berhormat Kari Jamaluddin juga memberi jaminan doktor bahawa semua warga pendidikan akan mendapat vaksin sebelum sekolah dibuka. Ini satu juga jaminan yang barangkali melegakan, tetapi mungkin doktor ada pandangan tersendiri berkaitan dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat KJ. Saya juga ada seorang adalah YDP Pak UG yang terlibat langsung menguruskan pelajar-pelajar yang pertama mengambil SPM dan belajar secara online pada tahun lepas. Dan ini merupakan satu pengalaman yang menarik, pengurusan dan pihak sekolah, pihak kementerian memberikan satu kerjasama yang amat baik. Tetapi apabila kita bercakap tentang pemberian vaksin, kita lihat berlaku dilema. Sama ada vaksin itu perlu diberikan kepada pelajar di bawah 18, dan akhirnya kerajaan memutuskan perlu ada satu pengkajian yang lebih dalam tentang perkara ini berdasarkan beberapa insiden-insiden tentu yang berlaku di negara-negara luar, negara-negara Eropah, pemberian vaksin bawah 18 tahun. Maka di sinilah pengkhususannya akan diberi kepada mereka yang berada di persekitaran sekolah, termasuk pengusaha-pengusaha kantin, cikgu-cikgu dan mereka yang berada di kawasan-kawasan tertentu. Dan sudah tentu yang memberikan kelegaan, tetapi ia juga harus dilakukan dengan secara berhati-hati, dan ia juga harus dijalankan dengan cara memastikan satu pengkiraan, satu data yang perlu dikaji secara kolektif supaya langkah pembukaan sekolah dan memastikan setiap mereka yang terbabit dengan pelajar-pelajar sekolah itu telah menerima vaksin sepenuhnya, dan mereka juga harus difahamkan bahawa mereka berhadapan dengan satu situasi di mana mereka sebenarnya adalah yang menjaga pelajar-pelajar sekolah itu, dan harus memastikan regulasi-regulasi tertentu terus dibuka. Dan ini bukan saya rasa
perkara yang dinantikan oleh semua ibu bapa. Tetapi keterujaan itu harus dilihat dalam satu bentuk yang juga lebih berhati-hati, kerana kita tidak mahu berlaku satu perkara yang akhirnya akan memberikan tekanan balik kepada pihak pengurusan khususnya dalam pentadbiran sekolah, kerana kanak-kanak atau pelajar-pelajar remaja yang belum divaksin ini adalah mereka yang perlu dilihat tentang kebajikan mereka, dan untuk itu persekitaran itu perlu divaksin secara sepenuhnya. Baik, saya nak ajak sedikit berkongsi sesuatu yang mungkin dianggap menarik jugalah. Ini berkaitan dengan tulisan doktor sendirilah mengenai apa yang disebut sebagai pulse oximeter, iaitu alat membaca kadar oksigen dalam darah. Dan dalam tulisan tersebut doktor menyarankan supaya kerajaan mungkin boleh membekalkan pulse oximeter ini kepada rakyat. Tetapi kenapa doktor merasakan bahawa ini sesuatu yang perlu dilihat secara serius oleh kerajaan sebenarnya? Dalam kita menyelesaikan pandemik COVID-19, keselamatan kesihatan, kita lihat kita berada dalam sesi online dan kita juga mendapatkan satu input yang baik dalam perkongsian secara talian. Jadi intervensi dan inovasi ini perlu selalu bertukar, kerana kita tidak pernah menjangkakan kita akan menghadapi varian Delta yang lebih membahayakan daripada apa yang berlaku sebelum ini. Dan kita tidak tahu apa akan berlaku pada masa hadapan. Dan yang membimbangkan dalam COVID-19 apabila ia berkaitan secara terus dengan kes dan kadar kematian. Dan terdapat banyak juga isu-isu kadar-kadar kematian walaupun dalam jumlah yang tidak besar, tetapi mendai membahayakan ataupun memberikan kerisauan kepada masyarakat apabila brought in death itu agak tinggi. Mereka yang baru telah meninggal dunia. Dan salah satu basic perkara ini adalah memberikan satu kemudahan asas kepada masyarakat, membekalkan mereka yang telah disahkan menghadapi COVID-19 dengan pulse oximeter supaya mereka boleh menilai apakah kandungan oksigen mereka pada masa itu. Dan itu asas utama dalam tulisan saya. Asas keduanya, sekiranya mereka terbukti memerlukan satu proses, maka mereka juga harus dibekalkan dengan tabung oksigen. Yang mana unit-unit pengawalan pembekalan oximeter dan oksigen ini boleh terjadi daripada staf-staf ataupun pakar-pakar daripada sistem sokongan daripada Kementerian Kesihatan, daripada pasukan-pasukan kesihatan, makan daripada pelajar-pelajar perubatan, kolej swasta dan kolej awam, sukarelawan bomba, ATM, wataniah dan sebagainya. Kerana mereka ini perlu dipantau secara berkala dan mereka juga akan diberikan kit kendiri supaya sekiranya mereka menghadapi COVID-19, mereka boleh menganalisa apa yang berlaku dalam diri mereka, dan kepentingan asas adalah untuk mengenal pasti kandungan oksigen dalam badan. Kiranya kurang, perlu oksigen tambahan perlu diberikan dengan satu pemantauan berkala daripada tim yang datang secara PPE. Kerana kita tidak tahu pada masa depan, sementara kita menunggu imuniti kelompok ini berlaku, adakah kes peningkatan akan menaik? Adakah akan berlaku lagi kadar kematian yang tinggi? Jadi di sinilah satu intervensi yang mungkin bersifat short term dan kita tidak tahu mungkin akan bersifat long term. Harapnya bersifat short term. Supaya intervensi dan inovasi seperti ini dapat membantu mengurangkan casualty, kadar kematian dan kadar yang pesakit COVID-19 yang boleh menjadi lebih serius walaupun pada peringkat awalnya mereka tidak serius. Tapi inilah saya rasa asas-asas perlu diterokai oleh semua pihak, dan kerjasama untuk mendapatkan input-input seperti ini perlu dinilai oleh pelbagai pihak. Khususnya kita ada Greater Task Force Klang Valley, kita ada CITF, pasukan bertindak COVID-19 dan sebagainya. Dan rangkaian-rangkaian seperti ini harus terus bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk mencetuskan intervensi-intervensi ini. Kerana dalam menghadapi varian baru, ancaman baru, pendekatan baru, kita menghadapi perang baru, musuh baru, pendekatan itu juga harus bertukar supaya at least ada satu cara yang boleh memastikan asasnya. Kalau boleh kita nak melihat pada kadar kematian lebih rendah dan pengurangan kes yang bertukar menjadi kronik, khususnya mereka yang berada dalam situasi self kendiri ataupun HSO, duduk dalam pemantauan kendiri di rumah. Itu asas kepada tulisan saya yang saya rasa kemungkinan besar boleh disanakan dengan kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuk daripada pihak hospital swasta dan sekolah-sekolah yang dibentuk, diketuai oleh unit KKM sendiri. Baik, kita tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi masa sebenarnya. Masa cukup mencemburui kita sebenarnya, doktor. Tapi saya nak tanya juga soalan ini di penghujung ini untuk mendapat pandangan ikhlas daripada pendengar doktor sebelum kita berpisah dari udara. Doktor menyentuh tentang pendekatan baru. Ada juga sekarang ini yang dimainkan terutamanya di media sosial dengan begitu meluas sekali, bahawa mungkin rakyat Malaysia juga patut menggunakan apa yang disebut sejenis pil ataupun sejenis ubat
sebenarnya untuk binatang yang dikenali sebagai ivermectin. Jadi pandangan doktor dan juga nasihat doktor sebelum rakyat Malaysia ini membuat keputusan untuk mengambil ivermectin ini, apa yang perlu mereka tahu sebenarnya tentang perkara ini ataupun ubat ini? Ia mungkin berjaya kepada seseorang ataupun sekumpulan individu yang telah mencuba, tetapi pada dasarnya ia mungkin tidak boleh berjaya secara kolektif. Maka dengan keberjayaan kes-kes terpencil, kes-kes individu tertentu ini, ia juga diharuskan sebagai satu proses untuk mengkaji yang lebih mendalam. Kerana apabila sesuatu keputusan dibuat, apabila kita menghadapi peperangan, kita menghadapi ancaman keselamatan, maka kita harus melihat kesan kepada keseluruhannya itu. Dan sekiranya ia perlu diberikan dan ia harus diberikan, maka ia perlu diberikan. Tetapi sekiranya ia terbukti mendatangkan kemudaratan secara keseluruhan, maka ia perlu dianalisa dengan lebih tepat supaya kebarangkaian perkara itu positif dapat dianalisa dan kebarangkaian negatif itu dapat diperlihatkan kepada umum. Dan kita lihat statement mengatakan ia boleh merosakkan hati, ia melibatkan buta dan sebagainya. Dan kita juga ada melihat kes-kes mengatakan boleh sembuh dengan ivermectin. Maka dua conflict of thought, dua school of thought ini perlu dianalisa dengan lebih teliti dan kita harus menaruh keyakinan pada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia supaya mereka lebih terbuka untuk mengkaji perkara ini secara lebih detail. Dan sekiranya perkara ini perlu dilaksanakan, maka ia perlu dilaksanakan dengan satu proses kawalan yang ketat. Kerana ivermectin tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya kerana kesan sampingan ini juga boleh mendatangkan kemudaratan khususnya pada mereka yang mengambil dengan dos yang tidak baik dan kita juga tidak tahu sama ada ia hanya mendatangkan kesan-kesan yang positif kepada individu tertentu. Jadi ini saya rasa perlu dikaji dan terus dianalisa dengan lebih terperinci oleh pihak yang terbabit. Okey, menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Dr. Nurwadi Ahmad Nordin kerana sudi bersama kita. Walaupun agak ringkas sebenarnya doktor, tetapi banyak sebenarnya perkara-perkara penting yang dapat kita kongsikan dan kita harap penonton-penonton kita juga mungkin dapat menilai daripada apa yang disebut oleh Dr. Nurwadi. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini dan jangan lupa kita masih lagi hebat berjuang menentang COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan dan seperti yang selalu kami pesan kepada anda, kita jaga keluarga kita dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.